Okey, hari ini kita akan lihat kesan penentangan masyarakat tempatan. Subtopik terakhir 7.4. Kalau dalam buku sejarah, textbook 190 ke 191. Jadi, kesan penentangan masyarakat tempatan. Ada kesan terhadap pentadbiran British. 4 semuanya. Jadi yang pertama, kerugian akibat peperangan. Jadi apabila berperang, banyak kerugian. British rugi 100 pound sterling dalam Perang Nanning. 400,000 pound dibelanjakan untuk Perang Perak dan 700 pound sterling dalam Perang Pahang. Jadi boleh lihat dalam gambar hasil peperangan. Selain itu, kesan yang kedua, British pun lebih berhati-hati dalam sistem pentadbiran. Jadi setelah penentangan masyarakat tempatan, selepas itu British lantik residen yang lebih berpengalaman, bijak, fasih berbahasa Melayu, pandai ambil hati rakyat dan menguasai adat resam. British juga menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri yang ahlinya dilantik oleh Sultan setelah dicadangkan residen. Selain itu, Majlis Mesyuarat Negeri itu menjadi badan penasihat Sultan dan meluluskan perintah atau peraturan surat Sultan dalam Majlis Mesyuarat. Yang ketiga, British merombak semula skim penempatan pegawai. Jadi penempatan pegawai British di negeri-negeri, mereka mesti di negeri-negeri Melayu, selepas itu mestilah mereka tahu adat istiadat Melayu. Okey, ada typo di sana. Tapi setelah penentangan masyarakat tempatan, jadi pegawai British yang ditempatkan di sana mestilah tahu adat istiadat Melayu, mestilah respect. Okey. Selain itu, penubuhan College Melayu Kuala Kangsar di Perak 1905. Jadi kita boleh lihat dalam gambar ni college tu dan bendera Perak. Selain itu, British juga memberi peluang kepada bangsawan Melayu untuk sertai perkhidmatan awam tanah Melayu. Apa contoh perkhidmatan awam? Macam tentera, polis, dalam pendidikan, guru. Okey, itu perkhidmatan awam. Jadi, bangsawan Melayu boleh dah sertai perkhidmatan awam. Selain itu, menubuhkan Biro Perkhidmatan Pentadbiran Melayu untuk membenarkan orang Melayu ambil bahagian dalam pengurusan pentadbiran. Okey. Jadi ini gambar contoh adat perkahwinan. Okey. Akhir sekali, pemantapan kuasa barat. Okey, walaupun ada penentangan masyarakat tempatan, akhir sekali kuasa barat sebenarnya semakin mantap. British akhirnya menguasai seluruh tanah Melayu. Dinasti Brooke pun dari sikit-sikit dah dapat meluaskan pengaruh di seluruh Sarawak. Dan SBUB menguasai Sabah. Okey, itu adalah kesan terhadap pentadbiran British. Apa pula kesan terhadap masyarakat tempatan? Ada 3. Yang pertama, kesan terhadap pemerintah dan pembesar. Jadi, oleh sebab penentangan masyarakat tempatan tadi, hasilnya banyak yang hilang jawatan dan kedudukan. Contohnya, Tok Said, Datuk Bahaman dan Sharif Masaho. Jadi banyak juga yang hilang jiwa seperti Datuk Maharaja Lela, Rentap, Mat Saleh dan Tok Janggut. Ramai juga yang dibuang negeri, jadi Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong adalah contoh seperti yang kita dah cover pada kelas yang lepas. Selain itu, kesan terhadap masyarakat tempatan yang kedua, kedudukan raja dan pembesar Melayu diberi perhatian. Jadi, hasilnya British memperkenalkan Dubar. Dubar diberi peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu untuk menyuarakan pandangan mereka dengan bebas berkaitan kepentingan bersama. Jadi, Sultan dan pembesar mereka dah ada suara. Jadi, mereka boleh menyuarakan pandangan. Selain itu, bahasa Melayu pun jadi bahasa rasmi persidangan dan guna tulisan Jawi dalam urusan surat menyurat.
Akhir sekali, menjadi inspirasi kepada pejuang kemerdekaan tanah air. Jadi keberanian mereka, tokoh-tokoh tadi yang menentang, jadi inspirasi kepada pejuang bangsa. Dan akhir sekali juga memberikan semangat kepada pejuang kemerdekaan. Maka dengan itu habislah muka surat 190, 191 kita cover bersama. Jadi boleh rujuk sendiri dalam free time anda untuk mengukuhkan lagi kefahaman anda. Jadi untuk latihan, pelajar perlu membuat latihan muka surat 195 dan 196. Jadi untuk makluman pelajar, yang bahasa Cina dalam slide ini adalah direct translation daripada Google Translate. Bertujuan untuk membantu anda lebih memahami, tetapi perlu cek sendiri sebab kalau Google Translate mungkin kurang tepat translationnya. Jadi apa-apa yang tidak faham boleh tanya dengan cikgu, nanti cikgu explain lagi dengan cikgu cuba untuk explain dengan lebih jelas lah. Okay, terima kasih kerana menonton.